Abang tak buka, abang tak minta kebenaran saya, macam mana boleh potong benda ni? Abang main tengok lesen. Abang macam mana boleh buka orang punya kedai? Siapa buka? Saya buka. Buka macam mana? Saya kena minta kebenaran saya. Ini siapa? Saya punya kedai. Okey, ini tengok Yang ni adalah lesen bandaraya. Lesen kedai tu dia ada lesen. Gila punya PBT ada lesen bandaraya, mereka pecah kedai, mereka potong tala, mereka masuk. Tengok okey. Yang ni sebelum tu dia bagi amaran tutup bulan 2. Warning tutup. Saya tutup dah, tak buka. Okey. Ini tengok tuan-tuan Ini amaran yang dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang pada bulan 2 Februari 2020 untuk kedai ini ditutup, tak boleh teruskan operasi. Tapi dia ada lesen Majlis Bandaraya dan mereka memberi arahan untuk tutup. Dan kedai ini semasa bulan 2 mereka memberi arahan, bulan 3, 18 bulan 3 PKP, dan dia tidak buka sampai ke hari ini pun dia tidak buka. Dan mereka datang pecah tala, potong tala. Nah, ini ini membuktikan kita di lapangan. Tengok, tala ini mereka potong dan pintu kedai mereka buka dan barang-barang ini semua dirampas. Sebab itu kita bagi tahu perlu mudahkan rakyat, bukan susahkan rakyat. Kita akan ke kedai sekarang. Okey, yang ni semua ada kan? Okey. Sekarang ni apa lagi mereka mau? Apa yang kita nak buat tuan-tuan? Kita akan ke kedai itu sekarang. Saya pun sudah buat aduan, kata dia bagi sewa kat saya. Lesen. Apa macam? Saya buat aduan. Terlepas saya tutup kedai, saya buat aduan. Biar kau duduk pun saya buat aduan. Kau suruh kat mana kedai mana? Ni Okey, tengok. Selepas ini saya nak tutup, saya buat aduan. Pada bulan 2 tuan-tuan tengok di sini Sebab dia bagi sewa lesen ni. Pada bulan 2 ni 26 hari bulan 2 2020 ini dapat tuan kedai ini telah pergi membuat satu aduan, satu laporan mengatakan kedai di sebelah menjual rokok seluduk, bagi sewa lesen. Tak ada lesen perniagaan yang sah, menjual rokok tiruan. Lesen perniagaan disewakan kepada orang lain. Nah, ini membuktikan rokok-rokok ini dijual di kedai sebelah yang Majlis Bandaraya Pulau Pinang pecah tadi. Kenapa kedai runcit itu tidak diambil tindakan? Dan kita syaki bahawa kedai runcit itu adalah milikkan warga asing yang dioperasikan oleh warga asing. Kenapa mereka tidak ambil tindakan? Tapi tuan-tuan, saya akan update semua ini, detail lesen laporan ini dalam FB saya nanti. Tuan-tuan netizen boleh baca di situ. Saya nak pergi ke kedai itu sekarang. Tuan-tuan teruskan share saja. Bantu kami dalam membantu rakyat. Ini kita bubuh satu slogan. Bantu kami dalam membantu rakyat. Sini. Okey, saya nak parking kereta. Ni kedai depa bagi sewa kat India ke? Bangla. Depa bagi kat Bangla. Tuan-tuan, saya ambil di sini dulu. Tuan-tuan tengok. Sorry. Tuan-tuan tengok kedai ambil kau jauh dulu Ini sampai dengan rokok. Okey Tuan-tuan boleh tengok kedai yang dipecah itu, hujan tau. Kedai yang dipecah tu adalah pintu kedai dipecah dan barang-barang dalam kedai yang dirampas adalah kedai yang pintu warna biru. Dan sebelah ni adalah kedai runcit yang Bangla yang jalankan operasi ni. Bangla yang jalankan operasi dan laporan pun telah dibuat. Mereka menjual rokok-rokok seluduk dalam kedai ini tetapi tidak diambil tindakan. Kenapa Majlis Bandaraya hanya buat pemilihan
Kedai-kedai tertentu saja untuk menguatkuasakan undang-undang dalam bandaraya. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Saya akan turun dan saya akan pergi ke kedai itu. Saya akan masuk dalam kedai itu sekarang, tuan-tuan. Jom. Okey, teruskan ikuti saya. Buat report PDRM, lawan secara undang-undang, Ustaz. Biar mereka ada akal, rakyat ada untuk membantu. InsyaAllah. Takbir, takbir, takbir. Bila cakap bangsa nanti kata resis, tapi inilah kebenaran di Pulau Pinang. Memang betul, tuan. Bila kita cakap mengenai bangsa, mereka kata kita resis. Tetapi inilah kebenaran yang kita tunjukkan secara lapangan. Kita ada secara lapangan, tuan-tuan. Kita turun secara lapangan, kita terjah secara lapangan. Kita nak tunjukkan kepada rakyat bahawa kita sekarang ini sedang dizalimi. Jom kita ikut saja. Saya nak dah parking lah. Kepada Muhammad Daniel, Muhammad Daniel tadi ada bagi tahu kepada saya, jom Muhammad Daniel Aliman. Muhammad Daniel Alimin. InsyaAllah saya selesaikan mengenai isu kedai ini. Saya selesaikan dan saya akan ke PPR Taman Manggi bersama-sama tuan untuk kita agihkan sumbangan. InsyaAllah saya akan pergi. Saya selesaikan dulu. Kerana PBT tak guna ini merencatkan perjalanan program kita. Merencatkan perjalanan untuk kita membantu rakyat. Sebab PBT tak guna, Jagdip Singh tak guna, ahli-ahli majlis tak guna. Sebab itu merencatkan program kita. Lapor SPRM, Ustaz. InsyaAllah kita akan pertimbang dan pertikaikan kepada PBT tak guna ni. Tengok sekarang ni ada owner. Tak guna sekarang ni ada owner. Yang tu berdiri tu Bangladesh . Tengok Bangla duk berdiri. Hari ni owner ada. Bila kita mai hari ni kita nak terjah, tuan kedai mai duduk tertunggak di sini. Bila tak ada, bila kita tak buat terjahan, mereka pun tak ada. Sebab itu kita bagi kuasa pada kita ambil tindakan. Sebab kita tak ada kuasa. Kita tidak ada kuasa. Tapi PBT ahli-ahli majlis yang ada kuasa, mereka tak tahu guna kuasa. Tapi saya tak rasa mereka tak tahu guna kuasa, tapi mereka guna kuasa untuk kepentingan diri mereka. Okey, tengok. Dia akan duduk berdiri sendiri. Okey, sekarang kita tengok kedai . Kedai kena pecah tadi . Mami barang-barang meja semua tadi dah. Kedai ini ada current tengok . Kipas ada, elektrik ada, tuan-tuan . Yang depan tutup, nyok semua dah rosak semua. Meter okey, habis barang, kerusi, meja semua habis depan rampas. Tengok semua rosak sejak depan tutup tu. Sebab depan tutup sampai sekarang saya tak buka. Okey, tengok Tuan-tuan tengok dah jadi kelapa dah tengok. Nampak main. Tuan-tuan tengok ni sahabat kita. Ni aktivis saya, aktivis kuat bongkar parti di Pulau Pinang Amir Hamzah. Orang kita sini IC apa? IC merah lah. IC Malaysia, tuan-tuan, bukan IC merah. Saya nak beritahu, tengok nyok-nyok ni buah kelapa nyok-nyok ini kering tak pasal apa? Sebab Majlis Bandaraya Pulau Pinang pada bulan 2 sebelum PKP keluarkan arahan untuk tutup kedai ini. Serta merta dia panggil tutup. Sebab apa? Kalau dia tidak panggil, kalau dia meniaga, mereka akan membuat rampasan barang-barang. Dalam masa dia buat urusan untuk memohon kebenaran meniaga dan sebagainya, masa itu timbul musim PKP pada 18 bulan 3 dan beliau terus tutup kedai ini. Dan sekarang ini beliau nak buka, berurusan nak buka ada duit. Dia ada anak berapa orang? Anak 2 orang. Sekolah lagi.
Sekolah perlukan perbelanjaan. Kan bukan senang nak beli nyok, nak main meniaga, nak cari orang balik, semua bukan senang tuan-tuan. Apabila urusan dia duk buat untuk membuka balik kedai ini, sekarang kita nak bagi tahu Majlis Bandaraya datang, pecah kedai ini, pecah pintu, potong pintu, rampas barang-barang kerusi meja semua. Yang tempat dia nak potong jok semua tak ada. Sekarang ni macam mana kita nak buat? Habis ya, kursi, meja, tongges, semua mereka dah rampas, mereka dah ambil. Sebenarnya sekarang kerajaan dia perlu melihat kepada kedai-kedai rakyat begini yang mereka tutup, kedai-kedai rakyat, mereka perlu turun bagi bantuan dari segi keuangan ataupun geran kepada dia untuk dia teruskan perniagaan dia, untuk dia boleh buka balik, boleh berniaga balik. Sekarang ni mereka main bagi lagi susah. Dia dah susah, dah tak berniaga dah 4 bulan. 4 bulan, pada bulan 2 tak berniaga sampai sekarang. Dan bila dia nak buka berniaga, mereka datang pecah pula, rampas barang-barang. Ini tak guna apa. Teruskan share benda ni. InsyaAllah kita akan tengok. Selepas ni kita akan pergi ke bahagian penguatkuasa. Pergi jumpa tu. Boleh buka? Kau sini. Abang ni. Ya, yang ni tak salah IBB. Kita jual nyok salah. Macam mana pula? Ni salah tak salah ni. Toko seruduk ni. Bila tanya tak ada aduan, tak ada orang tengok. Tapi toko seruduk. Daniel, John, apa ni, Asta, Sita, Vista semua ada, gudang garam. Ni tak salah. Lah, saya tutup balik. Kita curi rokok lah. Oh, mama mana? Nampak dia, ada lagi. Lain dia bagi share bang, udah. Bapak dulu panggil Asta muka immigration pasang kau. Jadi, jom. Nak rokok dulu. Okey, video dah. Ni. Dia ambil rokok dulu lah kena. Boleh. Okay. Teruskan. Dah. Kedai agak milik agak. Kita tak tahu lagi nak buat macam mana saya. Tapi saya minta Ada lagi barang bukti. Ada komen tak? Ada komen. Amir cakap sikit Amir cakap sikit apa-apa. Okey, yang kedai saya menjaga sini pun dah lama dah. Habis MPP dia minta lesen, dia kata saya sewa lesen. Lesen ni saya sewa daripada pemilik kedai asal.
Lepas tu dia bagi arahan suruh tutup kedai ni. MPPP bagi arahan suruh tutup. Dia bagi notis penutupan 3 bulan 2 tahun 2020 tengah petang. Tengah petang sampai nyok-nyok semua saya tak ambil. Semua saya tinggal macam tu. Saya tutup. Apabila saya tutup, dah sampai PKP sampai sekarang saya pun tak buka kedai tu. Saya pun dalam proses permohonan rayuan untuk buka balik semula yang kedai ni. Tapi MPP sekarang secara tiba-tiba dia tak bagi apa-apa notis, tak buat laporan polis, apa pun dah dia potong kedai saya, dia bawa keluar barang-barang semua. Tiba-tiba saya dapat apa yang dia potong. Dia bawa keluar meja saya, tungkian, dapur air, dapur api, semua dia bawa keluar. Semua dia bawa keluar. Bila saya tanya, dia kata arahan dari bawah atas. Arahan dari bawah atas. Tapi dia kena tampal notis. Dia nak potong kan, dia nak apa, dia dah buat report polis, dia kena bawa keluar barang dia. Barang dia banyak hilang. Saya pun tak tahu apa benda yang hilang. Mek, saya tanya Mek. Mungkin mereka ni, mereka ingat bahawa Amir ni hanya Angla ke, India ke, peniaga tepi jalan. Tapi Syed Amir beritahu pada netizen ni, Amir ni dulu adalah pegawai serantau bagi Jambit Singh. Ya, betul. Saya seorang pegawai serentak kepala YB Jambit Singh. Saya nak abang, YB yang bodoh. Kalau dia tak ada kebolehan ataupun pelajaran, mustahil dia boleh jadi pegawai serantau bagi YB. Sebab itu dia tahu melibatkan undang-undang. Sebab itu dia tahu melibatkan PBT, bidang kuasa PBT. Tapi sebab apa perkara ini berlaku ke atas diri dia? Dan sekarang kita minta penjelasan daripada PBT ataupun kita akan mungkin kita akan boleh berjumpa dengan pengarah perlesenan. Yang main tu siapa tadi? Siapa? Perlesenan ke apa? Pengarah kuasa. Dia bagi tahu arahan daripada orang atas. Tapi tak bagi tahu siapa, nama pun tak bagi tahu. Dia anggap saya ni macam Bangla. Apa boleh gelar mungkin Bangla tu. Kita tak ada apa lah, cuma arahan daripada orang atas. So, arahan daripada orang atas ni adalah merampas orang. Walaupun kedai tu ditutup, dia potong dengan tala tu, dia mana dia potong ni. Dia potong. Macam mana dia boleh potong? Saya pun heran. Kalau dia nak potong, dia bawa polis atau dia panggil pemilik kedai, dia kena panggil dan dia potong. Dia tak panggil apa pun, dia tak panggil apa pun. Dia potong, dia bawa keluar barang-barang. Lepas dia buka barang ni, adakah dia tinggal notis? Adakah dia tinggal notis? Tak, kita bagi apa-apa notis. Tak. Lepas dia tinggal dia ambil barang, dia kena tinggal notis. Notis rampasan Apa barang. pun tidak. Untuk dia kita tak ambil barang-barang kita balik. Belum. Apa pun tidak. Saman? Apa pun tidak. Saman mentah. Tak ada. Dia rampas dia tanpa saman dan tanpa notis. Ya. Dan ni masa Amir tadi dah pergi jumpa bahagian penguatkuasa dah. Ya, orang yang sama juga. Okey. Semasa Amir pergi jumpa bahagian penguatkuasa, apa yang dia beritahu kat Amir? Dia kata kedai ni saya punya, kedai ni saya punya. Saya sewa ke orang. Barang-barang dia punya. Habis, dia kata, saya tanya kedai balik, kenapa benda ni boleh potong? Dia kata, saya tak potong, saya cepat nak. Dia suruh minta benda-benda ni, minta dokumen lah. Tapi saya tak mahu kenapa benda saya. Benda yang rampas tu dia simpan dalam gudang, dalam store tu. Dia pernah tuan ambil tadi. Kira kedai ni tadi bukan barang-barang bukan di luar. Dalam kedai. Dalam tak berniaga tadi. Dah 6 bulan ke berapa bulan dia tak berniaga. Jadi tuan ambil bukan pasal mana? Pulang pasal yang belakang Jumpa siapa? Jumpa siapa? tak bagi nama. Dia kata kita pegawai biasa ya. Pegawai biasa tak tahu apa yang kita berurusan dalam bekerjasama. Dia pun tak tahu macam mana. Okey, jadi mari tak? Tadi kita pergi balik. Kita buat live. Dia sekejap puasa, dia tanya atas alasan apa sebab dia pun dah lagi. Satu notis, satu saman. Itu polis report. Polis report tak buat. Dia pun kena bagi saman dan notis kata dia beberapa pasal barang. Betul. Kerana dia tak bagi notis dan dia tak bagi saman. Jadi kita kena pilih dapat puasa hari. Dia nak pilih daripada kami. Ini bukan rampasan daripada kerajaan. Ini dah pencuci apa? Sabun harta rakyat. Mahu ini adalah sabun harta rakyat. Benda saya kunci, saya bukan letak di tepi jalan. Saya simpan di dalam. Barang dalam kedai. Kalau lah menjaga tepi jalan dia macam Barang dalam kedai macam mana boleh ambil MPV? Dalam kedai. Tak masalah dia ambil barang tak masalah rampasan. Dia ada hak ada sah rampasan. Tapi bila rampasan dia kena ada Surat batu saman saman. atau notis. Notis. Notis rampasan apa yang dia rampas sebab dia perlu detailkan barang-barang apa yang dia rampas. Sekarang ni kita nak ke mana? Sekali dengan Kita kena pergi barang kuasa. depa kena sekali bawa ni apa? Polis. Tadi Tadi depa tak bawa polis.
pegawai yang rampas barang dia dekat pembelian kamu. Tak apa. Siapa lagi kena ni dia yang sama? Tak apa benda yang diambil. Banyak barang yang diambil. Gila ni jom. Tapi saya nak bagi semangat. Apa itu? Mana sumber saya? Mai, bang, tengok ni rokok dulu. Mai. Tengok, Mai. Mai tengok. Terbaik. Pulau Pinang ni adalah surga warga asing. Sebab tu kita tengok warga asing dia bisa berniaga di kata-kata tempat tanpa ada gangguan. Kita juga dengan polisi kerajaan sini yang membina Kita boleh kita boleh pi ke penguat pasar sekarang. Tak ada masalah, kita boleh pi. Tapi kita pi ni mula kot. Taman Manggil dulu kot. Lepas pisat Taman Manggil kita pergi penguat pasar. saya tak kisah dah ambil datang. Jom. Kita terus ke Taman Manggil dah. Kalau nak kita tu kereta boleh. Nasi dan kereta pun boleh. Betul. Kami Taman Manggil Ustaz. Naik aku. Aku nak pergi dulu nak kereta kan. Naik kau. Hari ni ni. Ada kamu sedang ni. Ada apa dulu? Tak. Tuan-tuan semua dah boleh nampak saya pun terbukam. Amir main kunci. Terbukam Tak boleh saya nak kata apa-apa tuan-tuan. Tak terkata kita tengok. Aduh. Ini zalim tuan-tuan, zalim. Ini saja kita boleh habaq bahawa zalim. Apa lagi yang kita boleh habaq? Sebagai rakyat, sebagai marhin, saya cuma nak minta satu tuan-tuan. Viralkan video ni dan kita minta tolong kepada kerajaan negeri. Kalau tak guna, kalau tak boleh pakai kerajaan negeri, kita minta tuan-tuan viral sampai ada wakil-wakil daripada agensi kerajaan persekutuan. Daripada agensi kerajaan persekutuan boleh datang sini bantu pemilik ini, bantu peniaga ni sebab dia nak mulakan balik perniagaan. Dia perlukan modal tuan-tuan. Barang-barang dia ini dirampas. Dia perlukan modal untuk mulakan perniagaan. Dia ada 2 orang anak yang masih kecil tuan-tuan, yang masih bersekolah rendah lagi tuan-tuan. Bukan senang hidup dalam bandaraya Pulau Pinang. Dengan perniagaan dia jual, dia menjual air kelapa saja untuk meneruskan kelangsungan hidup, terutama di musim PKP sekarang ini. Barang perniagaan dah dirampas. Lagi dia nak cari modal untuk beli buah kelapa. Lagi dia nak cari modal untuk beli barang-barang perkakas untuk meniaga air kelapa ini. Kalau satu raga jagung dilempar di tengah jalan tuan-tuan, netizen bangkit, orang-orang yang budiman, yang prihatin, yang bersifat peri kemanusiaan turun, zakat Selangor boleh turun, aktivis-aktivis sosial kemasyarakatan, kemanusiaan boleh turun, bagi duit, bagi bantuan ribuan ringgit, zakat turun bagi bantuan. Kerana satu raga jagung yang bertabur di tengah jalan hasil daripada rampasan daripada PBT, itu pun setelah diprovok oleh peniaga. Sekarang ini tuan-tuan, lihat sendiri, rakyat tempatan IC biru, kedai dia ditutup, tetapi mereka datang terjah, mereka potong mangga itu, mereka rampas barang-barang. Sekarang dia nak meniaga macam mana? Macam mana dia nak teruskan kehidupan? Sebab tu saya minta
mana-mana NGO, mana-mana agensi, mana-mana ahli politik, khususnya yang ada di dalam Parlimen Jelutong ini, boleh melihat untuk memberi sedikit sumbangan prihatin, wang ihsan, bantuan untuk saudara kita ini, aktivis kemasyarakatan kita ini, boleh mulakan perniagaan beliau. Ini harapan kita, tuan-tuan. Dan saya berharap agar netizen membantu kita dalam kita membantu rakyat. Okey, tuan-tuan sudah berada 1 jam dengan saya sekarang. Dan kita telah bincang isu melibatkan kedai tadi. Sekarang kita akan ke Taman Manggis, PPR Taman Manggis, di Jalan Zainal Abidin, Pulau Pinang. PPR ini juga menjadikan saya dekat dengan PPR ini, sebab saya ada memori yang tidak dapat saya lupakan. Apabila disebut mengenai PPR Taman Manggis, kita ada memori indah dalam kehidupan ini untuk dikenang. Sebab itu jiwa saya cukup rapat dengan PPR Taman Manggis, kerana kita telah letakkan satu standard memori dengan PPR Taman Manggis ini, tuan-tuan. Sebab kita bermalam 6 hari 7 hari 6 malam di perkarangan, di lantai Komta, tuan-tuan, tanpa beralaskan tilam ataupun kapet. Kita tidur di lantai, di kaki 5, di kaki 5 Komta. 6 malam kita tidur di situ. Kita memperjuangkan, mempertahankan hak rakyat, sehingga kerajaan negeri akur dengan tuntutan kita. Ini kita punya kenangan, nostalgia di Taman Manggis. Apabila kerajaan negeri ya, tuan-tuan, saya akan stop live dulu. Nanti saya akan sambung balik live untuk melibatkan isu bantuan. Sekarang saya nak sampai ke Taman Manggis, dan sumbangan di Taman Manggis pun telah selesai. Saya dimaklumkan telah selesai, dan insya-Allah saya akan bawa mereka ke PPR Sungai Pinang untuk memberi sumbangan seterusnya. Saya harap itulah sedikit sebanyak yang kita berada di lantai rakyat. Dan di Sungai Pinang Flat 100 juga ada kenangan pada tahun 2016 yang dekat di hati saya. Sebab kita pertahankan 50 unit rumah pada ketika itu yang dipotong karen, yang dipotong air oleh kerajaan negeri, dan kerajaan negeri pada ketika itu mengugut untuk mengusir mereka. Dan kita bangkit pada ketika itu untuk pertahankan penduduk flat PPR flat 100 di Sungai Pinang. Ini semua adalah isu-isu rakyat yang cukup dekat di hati kita. Sebab itu sekarang kita akan berada di lapangan, terus mempertahankan rakyat. Tuan-tuan boleh terus share. Sekejap lagi kita akan live lagi sekali melibatkan isu memberi sumbangan pula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.